Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-81. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-17 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah layak orang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid Allah sedang mereka menjadi saksi, mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang yang rosak, binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan masajid adalah bentuk jamak daripada perkataan masjid. Ada sebahagian ulama berpendapat pada ayat ini memberi maksud Masjidil Haram, walaupun perkataan tersebut berbentuk jamak. Bentuk jamak ini menurut mereka adalah isyarat kepada semua masjid yang merujuk ke posisi Masjidil Haram dalam penetapan kiblat. Asy-Sya'rawi berpendapat bahawa penggunaan bentuk jamak untuk menunjukkan Masjidil Haram kerana semua arah di Masjidil Haram menjadi kiblah. Cuba bayangkan jika anda berada di Kaabah, maka anda dapat solat sama ada ke arah timur maupun barat, utara dan selatan. Ini berbeza dengan masjid yang lain. Kiblatnya hanya mengarah satu arah saja. Disebabkan Masjidil Haram, seseorang dapat mengarah ke arah manapun, maka masjid itu bagaikan seperti banyak masjid dan itulah sebabnya sehingga perkataan yang digunakan oleh ayat ke-17 surah At-Taubah berbentuk jamak. Al-Biqai menghubungkan ayat ke-17 surah At-Taubah dengan ayat sebelumnya dengan menyatakan bahawa selepas ayat yang lalu mengenai larangan untuk mengambil teman setia selain Allah, Rasul dan kaum yang beriman. Ayat ke-17 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa teman-teman setia yang diangkat itu secara sementara. Sepatutnya dari awal lagi tidak pernah ada wujudnya kerana apa yang mereka lakukan itu tidak berasaskan keredaan ilahi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-17 surah At-Taubah ini dengan para musyrikin tidak sewajarnya memakmurkan masjid Allah, terutamanya dalam Masjidil Haram, dengan beribadah di dalamnya atau dengan cara menguruskan ataupun menjaganya. Juga tidak sepatutnya mereka menziarahi Baitullah kerana mereka telah memperlihatkan sudut kekafirannya dengan menyembah berhala dan sujud kepada berhala. Memakmurkan masjid serta menyembah berhala adalah dua pekerjaan yang berlawanan. Oleh itu, usaha memakmurkan masjid
yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dilakukan oleh orang mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Ustaz Muhammad Said bin Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-17 surah At-Taubah ini dengan menyatakan, tidak sepatutnya bagi kafir musyrikin mengimarahkan masjid Allah dengan memasukinya dan duduk di dalamnya. Maka harus bagi mereka, jika hendak memasuki masjid, sekiranya mempunyai hajat dan meminta izin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-17 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa orang kafir musyrikin tidak mungkin akan dapat memakmurkan masjid Allah walaupun mana-mana masjid itu ada. Sebabnya, masjid bererti tempat sujud, sedangkan yang hendak disujud ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin orang yang musyrik, iaitu orang yang mempersekutukan Allah, akan dapat memakmurkan masjid Allah, sedangkan masjid hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja? Tentu saja hal ini bertentangan. Suatu perkara yang tidak masuk akal dan pelik. Tidak logik bagi orang musyrik untuk memakmurkan masjid, kerana masjid hanya tempat untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Hamka melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-17 surah At-Taubah ini menyatakan lagi bahawa persambungan dari ayat ke-17 surah At-Taubah ini menunjukkan perkara tersebut tidak mungkin berlaku kerana orang musyrikin yang memakmurkan masjid, mereka akan memperlihatkan perbuatan kufur saja. Walaupun mereka meramaikan orang di masjid, percayalah, mereka akan memuja berhala di sana. Kerana mereka memang musyrik. Sekiranya orang musyrik yang menjadi pengurus masjid, perbuatan kufurlah yang akan mereka kerjakan. Sia-sia saja kalau mereka yang menguruskan masjid, kerana amalan mereka tidak akan diterima Allah, kerana dasarnya tidak ada. Mereka lakukan bukan kerana Allah, melainkan mereka hanya hendak mempertahankan berhala yang mereka sembah. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-17 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa kaum musyrikin tidak layak menguruskan masjid. Tidaklah layak bagi orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya. Mereka kekal tinggal di dalam neraka. Hanya mereka yang benar-benar beriman dan profesional yang berhak memakmurkan masjid. Keimanan menimbulkan keikhlasan dan profesional menimbulkan semangat inovasi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-17 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-17 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa kaum muslimin yang selayaknya memakmurkan masjid-masjid, menghidupkannya dengan amal-amal ibadah, memelihara dan menguruskannya dengan baik, kerana memakmurkan masjid ini hanyalah dengan menjadikan tempat ini untuk mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah serta mentaatinya. Orang musyrikin tidak layak menjadi orang yang memakmurkan masjid Allah. Mereka hanyalah melakukan perbuatan kufur sahaja sekiranya berada di dalam masjid. Tidak logik bagi orang yang musyrik untuk bersujud kepada Allah, sedangkan mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala yang tidak patut disembah. Ayat ke-17 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai amalan yang baik yang tidak berasaskan dengan iman yang benar kepada Allah. Ia akan menjadi sia-sia. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat ke-23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Pada ayat ke-17 surah At-Taubah menjelaskan juga bahawa orang musyrikin yang memasuki masjid dan duduk di dalamnya, kemudian melakukan pelbagai ibadah, sedangkan mereka mengakui diri mereka merupakan kafir, iaitu tidak beriman, sedangkan syarat untuk diterima amalan perlulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-17 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam yang selayaknya memakmurkan masjid-masjid, menghidupkannya dengan amal ibadah,
memeliharanya dan menguruskannya dengan baik, kerana memakmurkan masjid ini hanyalah dengan menjadikan tempat ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu Taala dan mengagungkan Allah serta mentaatinya. Kedua, orang musyrikin yang hendak memakmurkan masjid, mereka ini akan melakukan kekufuran sahaja kerana tidak ada dasar yang benar di dalam i'tiqad mereka. Hal ini merupakan isu akidah. Umat Islam perlu berhati-hati dan sentiasa melindungi masjid yang ada daripada dikomplot oleh mereka yang musyrik. Walau bagaimanapun, mereka boleh memasukinya dengan keizinan pengurus masjid yang diketuai orang Muslim tanpa sebarang agenda politik dan lakonan untuk memusnahkan rumah-rumah Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.